Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya kesambung pengajian Sunan An-Nasa'i pada bab yang ke-40, muka surat 95. Bab yang ke-40, At-Targhib fil julus fil masjid wa intizaris salah. Galakkan duduk di dalam masjid dan menunggu salat. Imam An-Nasa'i rahimahullah telah mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Hadis yang ke-733, wa bihi qala akhbarana Qutaibah an Malik an Abi Zinad an al-A'rash an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikah tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya para malaikat akan berselawat, yakni berdoa kepada seseorang kamu selama mana beliau berada pada tempat salatnya dan tidak berhadas. Ya Allah, ini doa malaikat. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, rahmatilah orang ini. Jadi berkenaan dengan malam yuhdis itu kita akan bincanglah selepas ini. Apakah itu saja makna yang ada selama mana tidak berhadas ataupun ada maksud lain. Baik, hadis yang kedua iaitu hadis yang ke-734. Wa bihi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Bakr bin Mudar an Ayyash ibn Uqbah anna Yahya ibn Maimun haddathahu qala sami'tu Sahlan as-Sa'idi radhiyallahu an yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana fil masjid yantaziru as-salah fahuwa fis salah. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Sahal as-Sa'idi. Jadi kata Sahal, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berada di dalam masjid dalam keadaan menunggu salat, maka dia seperti berada dalam salat. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Hadis Abu Hurairah adalah muttafaq alaih. Hadis yang pertama itu. Begitu juga sebenarnya hadis Sahal ini pun itu adalah hadis yang sahih. Baik, yang kedua, galakkan duduk dalam masjid dan menunggu salat. Ini poin yang hendak disampaikan oleh dalam tajuk Imam Nasa'i ini, dan juga dua hadis yang dikemukakan oleh beliau adalah untuk menyabitkan bahawa duduk dalam masjid dan menunggu salat. Duduk di sini ni maksudnya beriktikaf lah, bukan duduk saja. Kena fahamlah. Kalau nak tambah pun boleh duduk, galakkan duduk dalam keadaan beriktikaf dalam masjid tu dan menunggu salat. Itu secara umumnya begitu. Yang hendak jelaskan oleh Imam An-Nawawi, Imam An-Nasa'i di bawah bab ini untuk menunjukkan bahawa tunggu salat itu satu perkara yang masyru', yang disyariatkan. Hukumnya sunat lah. Okay, tak apa. Cuba kita tengok lagi. Kelebihan orang yang tidak beranjak dari tempat duduknya dalam masjid kerana menunggu salat.
atau ia beranjak ke bahagian lain dalam masjid, mereka akan mendapat doa keampunan dan doa rahmat dari malaikat. Dia isu ni kita akan bincanglah selepas ni, cuma saya nak sebut secara umumnya. Ulama berselisih pendapat. Yang dimaksudkan dapat doa malaikat itu, maghfirah dan juga doa rahmat daripada malaikat itu, apakah kita duduk tempat solat tu dengan tidak beranjak, ataupun kita beranjak tapi masih dalam masjid. Itu khilaf ulama. Ramai juga ulama mengatakan, ialah zahirnya duduk tidak beranjak lah. Tempat solat semasa dia solat tu. Sama, tak kira lah sah pertama, kedua ke, tak kira. Itu zahir hadis. Tapi ada juga ulama mengatakan bahawa maksud duduk di tempat solat itu sebab dia sebut musalla tu. Musalla ni maknanya bukan tempat itu saja. Musalla ni maknanya kawasan masjid itulah yang boleh diiktikaf tu. Jadi yang mendorong ulama mengatakan termasuk juga walaupun dia beranjak, tapi kalau masih dalam kawasan masjid, sebab dia tengok sahabat ramai yang buat begitu. Bila selepas solat bangun, pergi ambil satu sudut di sudut tertentu dalam masjid, dia berzikir dan sebagainya, dia berdoa. Mana daripada situ dinilai bahawa sahabat memahami maksud duduk di tempat musalla tu makna tak keluar daripada masjid. Itu maksudnya. Cuma di sini saya sebut secara khususlah. Yang keempat, apa maksud sabda Nabi seperti yang saya sebut tadi, madama fi musallah alladhi salla fihi. Yang mana terjemahannya, selama mana dia berada pada tempat salatnya yang dia salat pada tempat itu. Baik, apa maksud sebenarnya? Hafiz Ibn Hajar menyebutkan dalam kitab ada Al-Fath. Beliau tu maksudnya musalli tu. Beliau tu maksudnya musalli, orang yang salat itu. Beliau berada pada tempat salatnya kerana menunggu salat yang lain, seperti mana yang difahami daripada hadis lain. Mana kalau kita tengok hadis lain, maknanya dia tunggu masuk waktu salat yang lain. Mana dia duduk di tempat dia lah. Maknanya tunggu salat. Boleh jadi juga maksud musalla, ni. Sebab dia sebut dalam hadis itu musalla. Boleh jadi juga, kata Hafiz Ibn Hajar, maksud musalla adalah keseluruhan ruangan masjid yang menjadi tempat salatnya. Tidak semesti tempat salat khusus untuk dia tu, dalam saf yang dia duduk tu. Jadi kenyataan ini disokong oleh riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan Nabi SAW telah bersabda, maksudnya, seseorang itu dikira dalam salat selama mana beliau masih berada dalam masjid, selama mana dia tidak berhadas. Tu hadis yang kedua tadi, yang kita baca tadi. Hadis yang kedua tadi. Selama mana dia tidak berhadas tu lah. Hadis yang pertama pada malam yuhdith tu. Cuma dalam riwayat Bukhari dan riwayat yang kedua ni sebut juga dalam masjid. Dalam masjid. Jadi antara kalimah pada musallanya itu satu. Lepas tu yang riwayat kedua, man kana fil masjid. Bila kata masjid, maknanya keseluruhan kawasan masjid. Jadi ulama yang mengatakan termasuk juga musalla tu maksud dia masjid keseluruhan, dia tengok hadis-hadis lain. Campur semua. Baik, cuba kita tengoklah. Yang mana kalau dalam riwayat Bukhari yang bersumber daripada Abu Hurairah, sebut jelas itu. Selama mana beliau masih berada dalam masjid, selama mana dia tidak berhadas. Mana dalam keadaan tidak berkentut lah. Dalam keadaan tidak batal wuduk itu. Tu. Ada seorang ajam. Ajam ni mana orang luar lah. Ajam ni lebih kepada mana, kalau nak kira ajam ni bukan orang Arab. Itu orang ajam. Dia bertanya Abu Hurairah. Dia tak faham lah, dia bukan orang Arab. Mungkin boleh kecak Arab sebab tu boleh tanya. Tapi bila tidak Arab, dia tidak faham molek lah. Dia tanya Abu Hurairah, hadas. Apa itu hadas, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah jawab, suara, bunyi suara. Bunyi suara ni maknanya kentut lah. Manakala dia, kalau saya tahu ke muka kata Arab, ada as-saut, dia kata. Bunyi suara makna kentut lah, itu bahasa kiasan.
Manakala lafaz At-Tirmizi maksudnya seseorang yang tetap dikira berada dalam solat selama mana beliau menunggu solat. Para malaikat berselawat pada seseorang kamu selama mana beliau masih berada dalam masjid dan tidak berhadas. Malaikat berdoa kepadanya, "Ya Allah, rahmatilah orang ini." Seorang lelaki dari Hadramaut bertanya, ini yang dimaksudkan orang ajam tadi. Apa maksud hadas wahai Abu Hurairah? Jawab beliau, kentut. Duat disebut. Tadi sebut saut saja. Ni sebut duat. Dan ada beberapa kalimah. Tapi disebut ni duat. Mana kentut. Baik, berdasarkan kepada kenyataan hadis berikut, maka difaham bahawa seseorang tetap akan dapat kelebihan ini sekiranya beliau tetap berada dalam masjid kerana menunggu salat. Tapi kena ingatlah, kalau dia langgar disiplin semasa berada dalam salat, kemungkinan tak dapat. Kenyataan yang disebutkan oleh Imam Hafiz Ibn Hajar bermaksud seseorang tetap akan mendapat doa para malaikat walaupun beliau telah beranjak dari tempat salatnya, asalkan beliau masih berada dalam ruangan masjid berkenaan. Misalnya kita berada di sehadapan, kemudian selepas salat tu kita pun pergi ke bahagian belakang, kita salat sunat, kita berzikir, berdoa. Mana kita tetap akan dapat. Tetap kita akan dapat kelebihan doa malaikat. Sama ada doa rahmat ataupun doa maghfirah itu. Tetap akan dapat. Jadi maknanya kedua-dua kita boleh lah. Kerana kalau kita rasa sesuai kita duduk di tempat tu, kita duduk. Kalau rasa tak sesuai, kita boleh pindah ke ruang yang lain. Tapi biarlah tetap dalam masjid itu. Mengikut pandangan Hafiz Al-Iraqi, mafhum kata-kata dia ni saya tidak terjemah secara harfiah lah, secara mafhum. Dia kata maksud musalla dalam hadis adalah semua ruangan kawasan masjid yang menjadi tempat salatnya. Kenyataan ini berdasarkan daripada riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmizi yang menyebutkan madama fil masjid, bukan madama fi musallah. Tidak. Namun bagi kalangan yang berpendapat maksud musalla adalah tempat salat yang khusus dan tidak merangkumi semua ruangan salat, sandaran mereka lah. Sandaran mereka adalah riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah yang menyebutkan madama fi majlisihi alladhi salla fihi. So saya tidak terjemuh. Maksud dia begini. Ni kalau dalam riwayat dari riwayat Muslim, Abi Daud dan Ibnu Majah, dia bunyi begini. Madama fi majlisi, selama mana orang itu berada di tempat duduknya yang alladhi salla fi, yang dia salat pada tempat tu. Maknanya khusus di sejadah dia lah. Itu riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Baik. Justru mengikut Al-Iraqi, seseorang akan mendapat pahala dengan semata-mata duduk di musalla sehinggalah beliau keluar. Tetapi riwayat Bukhari menjelaskan perolehan pahala jika duduk dengan maksud menunggu salat. Mana maksud boleh pahala tu kalau tunggu salat, bukan duduk buah. Kalau buah apa sambil buah-buah yang berfaedah tu boleh juga. Sebab dalam masjid ni jangan kita silap faham. Bukan tidak boleh bercakap dalam masjid, boleh. Tapi biar berdisiplin, biar beradab. Kenyataan riwayat Al-Bukhari adalah lebih jelas. Maknanya niat itu. Dan di sini sebenarnya kalau riwayat Bukhari, dia bukan khusus pada majlis itu, tapi musalla. Kalau majlis ni apa ni kita kata tempat dia duduk itulah. Mana kalau selagi dia tak beranjak baru boleh. Itu zahir. Tapi ulama kata tidak mesti begitu. Jangan kita tengok hadis itu saja, bukan maksud di tempat duduk. Betul ada hadis di tempat duduk dia. Tapi hadis-hadis lain yang menunjukkan bahawa masjid. Bila kata masjid ni makna ruangnya itu luas. Bukan sekadar ruangan sajadah dia tu saja, tidak. Itu khilaf. Sebab tu saya kata khilaf. Jadi kalau kita pakai lebih sempit kan, maknanya tempat dia duduk tu tak boleh pindah. Cuma dia ada kesan dia lah. Kalau kita pergi tu sempit, mana kalau nak pergi bilik air pun terlepas lah. Bangun nak pergi bilik air terlepas. Kelebihan sebab sudah bangun daripada tempat duduk dia tu. Tapi kalau kita pakai hadis lain dan juga pandangan ulama yang mengatakan boleh juga bermaksud gitu dengan makna lebih luas, mana tetap kita dapat pahala walaupun pergi bilik air. Sebab bilik air tu bilik air masjid tu. Mengikut Ibnu Battal, termasuk makna duduk menunggu salat adalah setiap perbuatan baik yang dilakukan dalam keadaan hati terikat dengan waktu salat. Bukan semata-mata duduk tanpa buat apa-apa. Ni Ibnu Battal dia peluah lagi. Makna kalau kita duduk buat, duduk bincang tentang sesuatu yang berfaedah, tidak buah kosong. Tapi sebenarnya tu masjid. Tunggu salat tu. Misalnya, ni kita kena ingat lah.
Hak ni kalau mengikut ulama saya tidak tulis di sini. Ni kes yang banyaknya kes ni berlaku ni dalam konteks kita kata antara maghrib dengan isyak. Tak ada orang tunggu lepas subuh tunggu sahur. Oh, kalau ada jenis tu yang pekong anak batu saya normal lah. Nah, aku tahu hijab lagu tu. Iyalah, tapi kalau i'tikaf tu lain cerita. Kalau i'tikaf. Tu memanglah. Tu bab i'tikaf lah pula je. Kelebihan i'tikaf tu besar lagi. I'tikaf memanglah. Berhari-hari. 10 hari, 10 akhir Ramadan kan. Dalam hadis sebut Nabi i'tikaf tak keluar-keluar. Kalau nak basuh kepala pun hulur kepala saja. Tapi ada juga disebut keluar kerana keperluan tu. Ada dalam hadis sebut Nabi pergi tanya isteri dia keluar daripada masjid. Kerana itu saja. Kerana keperluan. Keperluan itu ada tanggungjawab juga. Hak tu tidak putus i'tikaf. Hak tu perbincangan dalam bab i'tikaf. Hak ni bukan ni. Walaupun masuk masjid memang i'tikaf tapi bukan khusus i'tikaf. Hak ni. Jadi bolehlah. Jadi kalau kita lihat pada pandangan Ibnu Battal, maknanya luas lagi. Maknanya kita kata seorang itu imam misalnya. Besarlah tu imam kan. Nah, kadang-kadang dia lepas asar tu rumah jauh pakai tak balik dah. Mungkin dia bertugas malam tu. Jadi lepas asar tu kan dia urusan pejabat, tugas-tugas ni. Semua tu boleh tu. Boleh atas rasa sekiranya dengan maksud ni. Kalau mengikut Ibnu Battal, setiap perbuatan baik. Kalau mengikut Ibnu Battal, dalam dilakukan dalam keadaan hati terikat dengan waktu salat. Tu. Mana boleh lah. Bukan semata-mata duduk, tak apa buat apa-apa. Itu pandangan Ibnu Battal. Yang keenam, apa maksud sabda Nabi? Malam yuhdis. Apa maksud? Melalui perbincangan dan pandangan para ulama, kita boleh simpulkan ia bermaksud sesuatu yang membatalkan wudu. Tak semesti kentut lah. Ada juga yang mengkhususkan terbatal wudu tanpa disengajakan. Dan ini adalah pandangan Syekh As-Sindi. Namun ada juga yang mengatakan ia bermaksud selama mana tidak dilakukan amalan bid'ah dalam masjid. Ada juga. Yuhdis tu bukan bermakna berhadas. Yuhdis tu daripada ahdasa. Yuhdis tu. Mana buat benda baru. Makna bid'ah. Hak tu kata, ada juga yang kata begitu. Jadi kalau dia buat benda bid'ah dalam masjid, tak dapat pahala. Tak boleh doa malaikat. Rugi. Ini adalah nukilan umum yang dibuat oleh penulis Mirqatul Mafatih. Sebab dia boleh tu kalimah yuhdis tu. Sebab apa? Ahdasa yuhdithu. Man ahdasa fi amrina hadha. Ahdasa fi'il madhi. Yuhdithu fi'il mudhari'. Jadi ada juga yang kata begitu. Sebab tu saya sebut tadi dia ada khilaf lah. Tapi ramai ulama kata maksud yuhdith tu maknanya berhadas. Daripada taharah jadi batal. Wuduk tu mana orang panggil berhadas. Hadas. Hak ni setengah ulama kata tak kira lah hadas kecil ke hadas besar. Kata-kata macam mana siapa hadas besar tu dalam masjid? Yang mimpi. Macam mana? Katakanlah berlaku gitu. Supaya. Sebab tu setengah ulama kata dia bukan tertentu kepada hadas besar, hadas kecil, tertentu. Asalkan hadas. Ada juga yang kata begitu. Cuba kita tengok tadi. Kan dia sebut. Mana pergi agak jauh sikit daripada pandangan ramai. Dia kata buat bin'ah. Yuhdis. Sebab ahdas yuhdis tu. Ada juga yang kata begitu. Jadi sebenarnya kata-kata yang akhir yang saya sebut tu, yang dinukilkan oleh penulis Mirqat itu, sebenarnya ada pandangan ulama. Kalau dalam hadis lain, memanglah. Kalau seorang itu buat perkara maksiat, sebab bid'ah itu termasuk dalam maksiat, maka dia tak akan dapat kelebihan yang berkait dengan masjid. Doa malaikat, tak akan dapat. Bahkan dalam setengah-setengah riwayat sebut, buat bid'ah dalam masjid lebih besar daripada buat bid'ah di kedai kopi. Dia tak sebut kedai kopi lah, luar masjid. Buat bid'ah dalam masjid dengan buat bid'ah di luar masjid, dia tak sama dosa tu. Itu lagi parut lah. Sebab tu setengah-setengah guru, betul juga kalau kita fikir, mana kalau kita sebagai pengkuliah penceramah ni, kalau kita tidak berhati-hati, silap-silap hari bulan semasa kuliah itulah banyak boleh dosa. Dengan fitnahnya, dengan menghasutnya, macam-macam, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, menimbulkan kecelaruan berfikir umat Islam, macam-macam perkara yang boleh. Sebab tu maklumat itu. Dia kalau Syekh Haban Nakah, penulis Haban Nakah ni terkenal. Haban Nakah ni dia kata dalam kitab falsafah dia kata, sebab apa Islam penting sangat kita maklumat tu kena sahih. Sebab dalam hadis Nabi, orang yang sebar maklumat tanpa buat tabayun,
Tanpa tabayun itu sebenarnya perbuatan dia tu sebar tanpa buat pengesahan sahih atau tidak, itu termasuk dalam dusta. Bahkan dalam riwayat lain kata kebetulan betul pemaklumat tu, tapi semasa dia sebar dia tak tahu betul. Dalam keadaan tak tahu betul sebar juga, tiba-tiba betul, tetap dikira dusta juga. Sebab apa? Sebab dia bukan kira maklumat tu kebetulan betul, sikap semasa menyebarkan maklumat. Jadi Haban Syekh kata, kenapa penting sangat dalam agama ni maklumat tu kena betul? Sebab maklumat inilah yang menjadi bahan berfikir akal manusia. Kita nak berfikir, nak buat natijah, nak buat kesimpulan, kita mikir ni kita proses apa? Proses maklumat. Sebab tu dalam Quran sebut kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tak akan sama orang bermaklumat dengan orang tak ada maklumat. Mana orang yang ada maklumat, cara dia berfikir tak sama berfikir orang yang tak ada maklumat. Orang yang banyak maklumat dengan maklumat sikit pun tak sama dah. Apatah lagi kalau maklumat yang diterima tu maklumat yang salah, tentu natijah kesimpulan yang dia buat mesti silap. Jadi maknanya bila seorang pengkuliah, kita sebagai guru agama menyampaikan maklumat yang salah menyebabkan masyarakat terima maklumat yang salah, maka mereka akan berfikir salah. Sebab maklumat itulah yang mereka guna. Sebab tu Syekh Bandar kata, apa maksud berfikir tu? Berfikir tu apa maksud? Berfikir ni adalah memproses maklumat yang masuk dalam minda manusia. Mikir-mikir ni mana proses maklumat. Dan maklumat tu salah dah. Cuba bayangkanlah. Sebab tu berdosa besar orang yang sebar maklumat salah kalau berkait dengan Nabi. Kalau tidak berkait dengan Nabi, dosa dah. Kalau kait dengan Nabi, lagi besar dosa. Tu kena berhati-hatilah. Bahaya tu. Bahaya tu. Tak ngajar nak malam. Nak malam ngajar. Kadang-kadang nak malam, nak sial. Sial malam ngajar. Tiba-tiba duk ratik benda tak betul. Tu bahaya. Bahaya, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita lah daripada terlibat ni. Baik, seterusnya mengikut As-Safaqusi tu. Jari-jari kita dengar ni tokoh ni. Wafat pada tahun 440 Hijrah. As-Safaqusi dia kata hadas dalam masjid adalah kesalahan kecil. Khati'ah. Oleh kerana tidak ada kafarah bagi orang yang berhadas dalam masjid sebagaimana kafarah bagi orang yang meludah dalam masjid dengan ditimbus atau dibersihkan ludah atau kesal ludahan, maka dikenakan kafarah bagi orang berhadas sekatan istighfar malaikat pada mereka. Ini semua sebagai disiplin agar tidak melakukan apa-apa perbuatan yang tidak menyenangkan semasa berada dalam masjid. Maksudnya begini. Sebelum ni kita bincang orang meludah dalam masjid. Kita bincang dalam masjid tu dalam konteks macam mana, bukan dalam masjid kita ni ada kapek ni. Meludah dalam masjid, seseorang itu kalau dia ludah dalam masjid, katakan ludah ni maksud gini. Kena faham tu. Dan saya telah sebut dah sebelum ni. Maknanya dalam keadaan dia tak boleh nak keluar daripada masjid. Makna kalau dalam keadaan tidak solat dia nak ludah, dia boleh keluar. Dia kena keluar. Isu dia ni ketika solat ataupun ketika nak akad takbir tu. Tapi kalau dalam keadaan gini kita nak meludah, boleh pun kita keluar. Jangan ludah dalam masjid. Zaman Nabi pun tak boleh buat gitu. Sebab tu kalau kita tengok hadis Nabi benarkan, Nabi tak benar meludah di bahagian hadapan. Bahagian kanan atau kiri boleh, belakang boleh. Hak tu dalam salat. Lepas tu tak sesuai juga. Ludah di bawah tapak kaki, kemudian tenyih dengan kaki tu biar tenggelam masuk dalam pasir. Bukan kapek pun kita ni. Atau kenapa hal? Baik, kukuk mana pun yang hendak disebut oleh dalam kenyataan kita As-Safaqusi ni, As-Safaqusi nama dia pun jari-jari dengar tak? As-Safaqusi wafat pada tahun 440 Hijrah. Ni kalau tengok dalam Maktabah Syamilah tu dia ada biografi dia tu. As-Safaqusi As-Safaqusi. Okey, tu nama dia, jari-jari kita jumpa. Tapi hebat ni. Kalau tengok dalam biografi dia tu, banyak bidang ilmu yang dia kuasai. Cuba tengok dia sebut. Menarik kenyataan dia. Dia kata, hak tadi, kafarah pada orang ludah dalam masjid, kafarah dia ke dia? Kalau kena dinding, dia kena bersihkan dinding tu. Kena buang lah. Kalau dia ludah telata, dia kena buang dengan cara timbus. Dengan cara timbus. Kan ada sahabat Nabi, dia meludah, dia teringat klik rumah tu. Nah, dia mari semula kambuh. Dia kata mujur, kau tidak berdosa dia malam ni.
Maknanya jadi tak dosa kalau dia buat gitu. Mana kafar dia kena bersihkan ludah. Tak kiralah dalam apa bentuk pun. Tapi kalau ketuk ni, sedangkan ketuk ni khati'ah, dia kata, bang musuhnya, ya orang tu. Tak ada kafar. Sebab tu hadis ni sebenarnya nak ayatnya kafar orang yang ketuk lah dia kata. Gapo dia kafar? Sekat tak. Malaikat tak akan doa pada dia. Itu kafar. Sekat tak, mana diskat malaikat daripada doa kepada dia dua perkara tu, maghfirah dan rahmat itu. Tu kata as-Safakusi. Bapa gitu tu. Nak suruh disiplin, boleh kita kata nak warna. Kalau tak boleh nak kita kata tak. Tak boleh nak nyejar di sekali. Tapi kalau boleh keluar, iyalah kita boleh kecek lah kalau masjid langgar ni. Moga pitu tu ya. Nah, kena masjid haram. Nak tubik pun setengah jam. Nak bos apa tak ada tahu gimana. Nak buat macam mana? Dia gini mudah tempat ramai gitu orang ketuk belaka. mudah gitu ya. Kalau bang buat tak erti, dah luah ketemu. Engko masing-masing ada botol belaka, duduk tangan spray nak ambil itu dah. Pakai ketuk gitu nak mana? Nak tubik tak boleh tubik. Nak tubik pun tak boleh. Pitu pun tutup. Nak sini tak apalah. Kita kena faham perkara begitu. Sebab dia tak boleh kalau dalam kitab tak boleh tu sakit, jadi sakit. Kembur perut macam-macam berlaku tu. Risiko yang kita tahan tu. Enggak duduknya lama, 3-4 kali nak ketuk dia tahan. Menjejaskan kesihatan. Tak boleh, tak bagus gitu. Begitu nak mana? Dalam keadaan hak ni kena ingat perbincangan kita nak bincang dalam keadaan ikhtiariyah dia panggil. Ikhtiariyah ni maknanya dalam keadaan kita boleh pergi. Kita boleh keluar. Tapi tak kerana kecuaian dia ataupun dengan sengaja hak tu jadi siapa peringkat kena sekap. Kelebihan ke dia disekat malaikat tak akan berdoa pada dia. Tu kan. Tujuan nak mendisiplinkan. Dalam masjid ni jangan lakukan sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain. Apa saja, kena fikirlah. Kita ada akal, kita fikir buat gini ni orang tak suka, ni ahli masjid tak suka, dia ayat dah. Tengok orang kita, ni perkara yang perlu jugalah kita faham. Biasa ni kita singgah di masjid mana-mana dah. Padahal dia tengok dah kawan tu duduk semaya, kipas pasal dia pergi buka kipas lain lagi. Pada kawan tu semaya dua orang. Pada angin tu boleh juga kerja pergi situ pun. Apa tidak pergi jadi masbuk situnya? Pergi buat tu email lain pula. Padahal boleh semaya. Kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i ni, bab semaya jemaah ni maknanya kita tak tahu dia semaya gapo pun boleh. Boleh jadi dia semaya jamak qasar pun tak apa, boleh, tak ada masalah. Ulama kata semaya jenazah tak boleh. Tengok semaya jenazah, aku tak semaya sehari. Dia tak boleh sakut gitu tu. Hak tu tak boleh. Jadi benda-benda gini rugilah kita pergi ke tempat RNR. Padahal kita tak boleh bergana-gana 27 hari gana. Pergi semaya seorang. 8 orang tu email. Makmum tak ada seorang buk. Rugi gitu. Dia ada perbincangan khusus tu. Dekat 5 muka surat dia bincang tu. Apa jadi gitu? Kenapa jadi gitu? Padahal rumah maya molek-molek jemaah. Pergi situ tak ada. Apa? Dia ada perbincangan dia. Baik, yang ketujuh, amalan yang dituntut bagi orang yang beriktikaf adalah sentiasa dalam taharah dan menjauhkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu tuntutan agama semasa berada dalam masjid. Yang ke-8, berhadas dalam masjid akan menyekat istighfar malaikat walaupun mereka berada lama dalam masjid. Rugilah kita. Ini kesimpulan yang ulama buat berdasar pada hadis ini. Yang ke-9, berhadas dalam masjid lebih teruk berbanding meludah kerana berhadas tu kerana berhadas menjadi penyebab tersekat istighfar malaikat, dan ini tidak berlaku kepada orang yang meludah dalam masjid dengan syarat ditimbus dan dihapuskan ludahan itu. Kena tambah dari situ tertinggal tu. Sini saya ni ada bab tulis tangan tertinggal tu sebenarnya tu. Maknanya berhadas tu lebih besar lagi mengikut ulama. Kita tersekat tak dapat doa malaikat. Sedangkan doa malaikat ni menjadi satu perkara yang besar tu. Target umat Islam tu. Target orang beriman tu kita tak dapat gitu. Cuma kena ingatlah, berhadas ni maksudnya yang tidak sengaja. Kalau ikhtiariyah ni fahamlah istilah ikhtiariyah maknanya sengaja. Tu tak boleh. Maksudnya tak boleh ketuk tu yang ambil air semai lalu. Tu insya-Allah akan dapat juga doa malaikat.
Yang ke-10 hadis ini menyatakan kelebihan salat berjemaah yang menjadi punca mendapat doa rahmat dan istighfar para malaikat dan juga menjadi punca kenaikan darjat. Doa malaikat mengisyaratkan kepada seseorang berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-11 hadis kedua itu hadis Sahal bin Sa'ad adalah sahih. Hadis kedua ni pun sahih juga. Termasuk hadis munfarid Imam An-Nasai. Walaupun sahih tapi dia termasuk yang munfarid. Orang lain tak riwayat, dia riwayat. Ulama telah buktikan perkara itu. Yang ke-12, maksud seperti berada dalam salat. Ni hadis yang kedua ni. Hadis 734 tu. Sesiapa kata Sahal, dia kata saya dengar Rasulullah bersabda, man kana fil masjid yantazirus salah fahuwa fis salah. Orang yang berada dalam masjid dalam keadaan menunggu salat, maka dia tu seperti dalam salat. Maksud seperti dalam salat tu dari segi pahala tu. Akan dapat pahala. Jadi maksud seperti berada dalam salat adalah dari sudut mendapat pahala seperti salat. Bukan hukum beliau seperti ketika dalam salat. Kalau kita kata seperti hukum dalam salat, maknanya tak boleh gerak. Tak boleh kecek. Orang wis halal tak boleh jawab. Bukan dari sudut tu, dari sudut boleh pahala tu. Namun perlu diingat sabda Nabi SAW ini mengisyaratkan kemestian menjaga adab-adab ketika berada di masjid. Dan jangan melakukan perbuatan dosa semasa menunggu solat seterusnya. Jika mereka gagal menjaga disiplin yang dimaksudkan, maka mereka tidak akan mendapat pahala. Walaupun zahirnya berada dalam masjid, beriktikaf dan menunggu solat. Hak tu kena jaga. Hak tu asah dia. Disiplin kena jaga. Kalau tidak saja, sebab itulah ditekankan sangat dalam masjid ni tidak boleh buat perkara bid'ah. Tak boleh. Kalau buat itu lebih beratlah. Keadaan itu jadi lebih berat. Baik, seterusnya kita pergi sambil sedikit lagi. Bab yang ke-41. Zikru nahyin Nabi SAW anis salah fi a'tanil ibil. Nabi SAW melarang salat di tempat unta duduk di kawasan air. Ni bukan di kandang ni. A'tan ni bukan di kandang. Kalau kandang unta tempat tu lain, ni lain ni. Tu A'tan dia panggil. Sebab tu saya guna selepas ni saya akan guna istilah A'tan tu. Payah nak terjemah hukum Melayu ni. Baik, di bawah tu saya buat apa maksud A'tan mengikut ahli bahasa. Jadi terjemah tajuk ni, Nabi SAW melarang solat di tempat unta duduk di kawasan air. Bukan di kandang dia. Baik. Tidak. Satu hadis tidak disebut di sini. Imam Nasai kemuka ke satu hadis. Cuba tengok hadis yang ke-735. Wa bi qala akhbarana Amr bin Ali qala hadatsana Yahya an Ash'ath anil Hasan an Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salah fi a'tanil ibil. Imam An-Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Mughaffal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang solat di kandang unta. Nak terjemah payah tu ya. Mula-mula saya terjemah gitulah, lepas tu bawah tu kita hurailah. Sebab ada kalau dalam kaum biasa dia sebut a'tan tu mana kandang unta. Sebenarnya tidak. Di bawah tu saya ada buat huraialah sedikit tu ya. Secara ringkas ya. Yang pertama hadis Abdullah bin Mughaffal adalah sahih. Yang kedua, kalimah a'tan memberi erti tempat menderum unta di kawasan air. Menderum ni tempat dia parking. Dia duduk. Bila dia minum, dia duduk. Tak apalah kita baca. Sebab bawah ni saya ada buat huraya. Kenapa? Apa perbezaan? Kenapa? Apa ilat dia? Kenapa unta ni bila dia pergi tempat oasis kawasan banyak kawanan unta tu, bila dia minum air, dia jadilah ke mana keadaan unta tu pada waktu itu? Hak tu ulama kajinya. Jadi tempat kita ni payahlah sebab kita tak ada pengalaman hak tu. Kalau lembu duduk tempat air tak ada apa pun. Unta ni lain. Sebab tu a'tan ini dia makna tempat unta bila dia minum air, dia akan duduk tempat tu. Masa dia duduk tempat tu tak boleh maya situ. Apa gitu ya? Okey, cuba tengoklah di sini ya. Ni dalam lisanul Arab pun sebut maknanya tempat selepas unta minum air dia duduk tempat tu dia panggil a'tan. Tu. Yang ketiga, cuba tengok. Hadis yang dikemukakan di bawah bab ini menunjukkan Nabi SAW melarang seseorang bersembahyang di tempat unta duduk di kawasan air. Okey. Yang keempat, As-Sindi berkata, para ulama menyebutkan
faktor najis bukan menjadi ilat larangan dalam hadis. Tak boleh semaya ke tempat atan, saya guna atan lah. Tak boleh salat di atan itu bukan kerana isu dia najis, tidak. Ini mengikut Syekh As-Sindi berdasar pada pandangan ulama. Kerana tidak ada beza antara kandang itu, kandang kambing dengan atan. Sebab jelas dalam hadis disebutkan keharusan salat di kandang kambing. Boleh. Ilat sebenar larangan salat di atan adalah keadaan unta di tempat berkenan yang sangat tidak terkawal, terlalu liar. Selain membahayakan, ia boleh menyebabkan batal salat, menghilangkan khusyuk dan perkara-perkara lain yang boleh menjejaskan kualiti salat. Jadi kenyataan yang disebut oleh Cindy ni, dia merujuk pada unta ni bila dia pergi minum air, bila dia duduk, kalau dalam jumlah dia yang ramai, dia jadi lagu mana? Mengikut kajian ulama. Banyak dia dalam kitab Ethiopi tu, dia sebut tu beberapa muka surat. Mana ulama-ulama yang buat huraian tentang maksud aqtan itu semua berkait dengan keadaan unta tu, bukan najis dia tu. Di sini disebut secara ringkas oleh Syekh As-Sindi ni, dia kata menjadi kebiasaannya unta bila dia berada di tempat tu selepas dia minum air tu, bila ramai pun dia jadi tak terkawal, dia jadi liar. Pesen dia gitu. Jadi kalau solat tempat tu bahayalah, boleh jadi batal semaya tu. Ada setengah dalam kenyataan ulama lain, saya tidak masukkan di sini. Bila dia tak kawal, dia berlari, dia hungar atau dia menopak, dia kencing pada waktu itu. Itu kebiasaan. Kebiasaan. Boleh menyebabkan jadi hilang khusyuk. Kenali kat Allah tu kalau duduk keadaan gitu tu. Boleh jadi bahaya. Macam-macam berlaku. Dan perkara-perkara lain yang boleh menjejaskan kualitas. Ni sebut ni tidak banyak. Baik, cuba kita tengok lagi. Kata Ibnul Athir. Kata Ibnul Athir, dia kata larangan salat di aqtan bukan kerana tempat itu ada najis. Kerana hal yang sama juga berlaku pada kandang kambing yang diharuskan oleh Rasulullah salat di situ. Sudah sedia maklum salat di samping atau berdekatan dengan najis, itu tetap tak boleh lah. Kena faham lah. Okay? Dia ada, mana ulama kita berbeza pandangnya. Kalau binatang, contoh kambing, unta ke apa ni, mana air kecil dia, najis dia tu, dia kira maknanya kalau duduk tempat, misalnya kita duduk solat sini, ada najis kawasan tu, atau boleh. Sebab dia, setengah tu dia kata tidak najis, khususnya air kencing. Kalau raus tu lain, raus tu maknanya kita kata, dia kata tu, buang air besar dia tu lah. Atau lain, ni kencing dia tu. Kalau raus tu lain, raus tu maknanya berak dia tu lah. Atau lain, ni dia panggil, apa ni? Bal dia tu, bal dia tu. Ramai ulama kata, tidak najis tu. Tidak najis. Jadi kalau kita duk bincang ni, kalau mana takut kerana ada najis, maknanya itu pandangan yang mengatakan najis binatang yang halal dimakan tu, air kencing binatang yang halal dimakan tu najis. Ada yang kata tidak najis. Itu khilaf di situ. Jadi khilaf tu sebenarnya penting dalam perbincangan ini. Jadi yang nak menentukan ilat boleh tak boleh tu salah satunya pengaruh daripada pandangan yang mengatakan air kencing binatang yang halal dimakan tu najis. Ada yang kata tidak najis. Tu dia jadi sebab juga ilat. Cuba kita tengok di sini. Jadi Ibn Asir pun lebih kurang dengan kata-kata Cindy tadi. Kita tahu dah kalau solat di samping berdekat najis tu tak boleh. Ni najis ni mana raus. Bukan air kencing dia tu. Sebab air kencing tu kalau mengikut ulama, setengah ulama kata tak najis pun. Tapi setengah ulama kata najis. Bila bagi ulama yang mengatakan air kencing unta ni najis, air kencing kambing tu najis, itulah ilat tak boleh solat. Tak boleh solat tempat kambing menderung tu. Tempat kambing duduk selepas dia minum air. Bila dia minum air banyak unta ni, bukan sikit pun kita. Dia minum sekali, minum dia lenggok. Setengah ulama sebut dalam kitab lenggok tu. Lepas tu minum pula, dia terkecing lah pasal tu sampai gitu dia minum. Apa tu? Nak penuh taki dia atas belakang tu. Orang panggil dia sanam. Bongo tu. Dia ada taki air. Sebab tu dia seminggu dia jalan tak minum air. Tak apa unta ni pelik. Pelik binatang unta ni. Orang panggil kapal pada wasir. Dia boleh tak minum air. Ngok selur jalan tapi lama. Salah satu kerana ada tu bongo tu. Tamu-tamu unta ada 2 bongo. Kan dia unta ni banyak ni. Asal bongo, 2 bongo lagi lah. Simpan air. Jadi dia minum banyak. Boleh dia kecing. Jadi bagi yang kata kecing unta tu najis. Dia kata itulah ilat dia. Itu pandangan ulama lah. Sebab Nabi tidak sebut sebab tu. Tu. Sebetulnya kata Ibn Athir, maksud hadis ini adalah keadaan pada tempat itu tidak kondusif untuk solat. Kerana unta ketika berada di tempat air dalam kawanan yang banyak akan menjadi liar dan tidak terkawal. Ketika sedang meminum air mereka akan mengangkat kepala.
Dan pada ketika itu mereka akan menjadi liar dan boleh membahayakan orang yang berada di situ. Keadaan ini pasti membahayakan musalli, menghilangkan fokus dalam salat, atau akan mengotorkan musalli dengan percikan air kencing unta berkenal. Dia lagu tu keadaan dia. No, mana pesen dia gitu, binatang tu. Tu. Saya pun fikir kot, sebab banyak lega rujuk tu tengok hadis dalam kitab-kitab lain. Boleh kata gitu sebut. Kata lagu ni pesen unta. Dia gini sebenarnya kalau nak sedap lagi, tapi saya tak masuk di sini. Dia unta ni hampir 50 nama unta. Hak jenis kecil gini nama gini. Pakai kepala kita nak tengok. Dia ada kitab khusus tu. Misalnya berkait nama unta saja tak silap 46 ke 47. Unta hak minum air 3 hari sekali. Namanya gini. Ulama tu dia kena pasti tu bila dia nak bercakap tentang unta ni unta jenis mana. Tu berat kalah tu kalau nak hafal tu. Nah, kena cek sesa. Hak umur sekian tu jadi nama lain. Patut tabiat unta tu dia jadi nama lain pula. Tabiat unta. Nah, ada saya photostat tu duduk baca, duduk tengok itu nama-nama dia tu sebab kalau dalam syair-syair Arab memang kita jumpa. Kalau dalam syair Arab dia akan sebut kalimah ni unta. Patut unta ni maksudnya unta ke apa? Unta jenis biasanya lambat dahaga ada juga. Minum air 3 hari sekali pelik ngerti. Tu nama lain pula. Baik, tak apalah. Kita tengok lagi di sini. Kenyataan ini terpakai dan menjadi perhatian kepada kalangan yang berpendapat bahawa air kencing unta adalah najis. Ini pendapat yang disebut di sini. Mana bagi ulama yang kata air kencing unta tu najis. Tak boleh lah. Sebab tu bagi dia berat lah. Jadi seolah-olah elak dia kerana tu. Bila unta tu tidak terkawal dia kencing dan sebagainya, itu boleh menjejah ke, boleh jadi kena. Muka dia tinggi, muka dia kencing boleh lari tak? Misalnya tak? Boleh kena orang semaya. Tentu dah tak khasyuk. Maknanya setengah ulama kata kalau sah pun kualiti salat tak ada di situ. Baik, yang keenam, Imam Asy-Syaukani telah mengemukakan Imam Asy-Syaukani telah mengemukakan hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Beliau mensahihkan hadis ini dan Ibnu Majah yang bermaksud, salatlah kamu tu salatlah kamu di kandang-kandang kambing dan jangan kamu salat di ma'atinil ibil, jamak pada a'tan. A'tan itu mufrad, ma'atin itu jamak dia. Jangan salat di situ. Di kandang kambing tak apalah. Berdasarkan kepada hadis ini, Imam Ahmad Ibn Hanbal telah berpendapat tidak sah sama sekali salat di a'tan. Dan beliau juga berkata sesiapa yang salat di a'tan, maka mesti diulangi salat itu kalau masih dalam waktu. Kalau luar waktu kena qada. Itu kata Imam Ahmad. Mana dia pegang dengan zahir hadis itu. Tak kira dah ilak tahu ke tak tahu. Sebab Nabi tak sebut ilak situ. Pakai zahir. Imam Malik pernah ditanya, jika tidak ada tempat lain untuk salat, bolehkah salat di a'tan tu? Dia jawab, tak boleh. Tak boleh. Patut nak main lagi. Maknanya kena cari tempat lain jugalah. Itu maksud dia. Ada dikatakan, jika dibentangkan pakaian, tempat tu dah kata takut najis, kita hafal, sejadah hafal, boleh? Tetap tak boleh. Tak boleh juga, berat benar. Ibnu Hazm berkata, tidak halal. Parut lagi bahasa dia. Tidak halal salat di a'tan. Kalau kita perhatikan hak ini dia pergi pada zahir lah. Pergi pada zahir. Pendapat pandangan jumhur ulama. Ni hak ramai ni jumhur ulama ni biasanya dia ringan Kalau kita perhatikan pandangan jumhur ulama dia ringan Kata jumhur ulama, larangan dalam hadis adalah dengan maksud makruh jika tidak ada najis berdekatan dengan tempat salat. Maknanya boleh. Kita kira zahir dah tak ada najis, tak ada lah walaupun tempat utama. Pandangan ini merujuk pada pendapat yang mengatakan ilat larangan adalah ada najis. Dan ia juga merujuk kepada pandangan pihak yang mengatakan air kencing unta adalah najis. Jadi pandangan jumhur ni dia lebih berpihak pada kalangan yang mengatakan air kencing unta ni adalah najis. Tapi kukuk mana pun makruh. Kalau tentu ada jelas najis. Air kencing dia kenapa buih lagi terkata tak? Bau ataupun raus tahik dia ke? Atau tak boleh. Tak boleh. Ni kalau tak ada atau boleh. Tapi makruh. Malam-malam ni tak sah lah. Berkait dengan tempat dilarang salat. Ni saya sebut di segala untuk maklumat lah. Ni Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi. Dia kata 13 tempat dia kata. Kalau kita perhatikan dalam hadis ada 13 tempat Nabi takwil semaya. Pertama sekali bila saya baca lah kita perhabis ni sikit saja ni tempat sampah al-mazbalah. Tempat sampah. Tempat sampah itu tak boleh Nabi larang.
Pergi maya tempat tong siapa. Tak boleh. Tempat sembelihan. Majlis zarah. Yang ketiga perkuburan, makbarah. Itu tak boleh berlaku. Jalan atau tengah jalan, qari'atut tariq. Bilik air. Tempat menderum unta di kawasan air, ma'atinul ibil. Bumbung Baitullah, fauqa Baitillah. Sebab tak tahu ngadak ke mana dia kira tu. Pakai nak tidur, nak main nerak, puk bawah. Tak boleh gitu. Tak boleh lah, ke mana pun tak boleh. Yalah kalau dalam pekoh dia kata kecuali dia letak sutrah. Dia letak ada kata boleh. Waktu kata setengah kata tak boleh tu lagu tu. Waktu sutrah tu bukan Kaabah tu. Tak wilah hukum mana pun. Kau tu kata apa faedah nak maya apa kata tu? Taklah kalau dia tengah cuci Kaabah tu betul waktu semaya misalnya. Tak boleh. Tu. Sebenarnya ada hadis semuanya ada perbicaraan khusus cuma saya tidak sebutlah kalau dalam kitab Ethiopia tu dia setiap hari dia satu-satu dia mari kenyataan begini secara detail lah. Ini saya sebut secara ringkas saja berdasar pada apa yang disebut oleh Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi. Salat menghadap perkuburan, as-salah ilal qabr. Salat menghadap dinding bila air ada najis. As-salah ila jidari mirhadi alaihi najasah. Yang ke-10 gereja Al-Kanisah, rumah ibadat Yahudi, bi'ah. Menghadap patung, as-salah ila tamathil. Yang ke-13 salat di tempat penyeksaan. Tempat yang khusus untuk diseksa kan? Zaman dulu kan ada tempat khusus untuk seksa kan? Tak boleh salat tak boleh. Al-Iraqi tu silap tulis. Al-Iraqi tambah tertinggal. Al-Iraqi membuat tambahan berkenaan tempat larangan salat dengan mengatakan tidak boleh salat dalam rumah yang dirampas, tempat yang diperoleh dengan cara tidak halal, menghadap ke arah orang yang sedang tidur, menghadap orang yang sedang bercakap. Dia duduk kecek kita pergi maya depan dia. Salat di tengah lembah. Hak ni mengikut ulamanya Nabi lari ni takut berlaku banjir kilat ke apa, tak ada nak lari. Untuk keselamatan, isunya keselamatan ni hak ni. Saya tidak nak hurah lah, tapi dalam kitab tu dia hurah lah. Salat di atas tanah yang dirampas, salat di Masjid Dirar. Tu khusus, Masjid Dirar. Yang ke-7 salat di dapur At-Tanur. Dapur ni bukan dapur sepuh kita ni, At-Tanur ni. Tanur ni dapur orang panggil gok-gok dia panggil. Dapur dia tu, tempat bakar roti tu kan, dia kayu api tu, hamai situ. Salah satu sebabnya dia tidak khusyuk. Sebab apa? So, takut hangus tu muka dia api tu kan. Kalau dapur gas ni kita boleh kontrol, boleh tahu waktu tu. Itu antara satu sebab. Yang keduanya bahaya. Kalau berlaku apa-apa bahaya. Lepas tu dia akan jadi tak khusyuk lah. Saya ingat lagi almarhum ni, ingat masa Tok Guru sebut, almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan, dia kata pernah semasa dia berada di Mesir, ayatnya jahilnya. Jadi Nabi sebut ialah tak sih gitu. Perempuan ni perempuan yang cerita kepada dia. Dia nak semayang, padahal kita kata bukan tanur. Tanur ni kalau dalam bahasa baru, tanur ni apa ni? Oven tu. Atau tanur, bahasa baru. Baik. Jadi dia pergi masak nasi. Lepas tu dia pergi maya. Tak ada perempuan tengok. Bahkan dia bau hangit lah mana. Dia jalan bila maya duduk gitu. Dia jalan pun dia pergi tutup api. Lepas tu dia undur balik. Hak tu yang Nabi tak bui tu. Nak khusyuk ke jalan mana? Hak dalam pekoh kata kalau bahaya jadi bahaya kata itu kan hangit letup nasi boleh jadi terbakar setengah dapur tu. Hak tu maksud dia nya. Dalam syarat Ethiopia dia hurah lah hak ni. Okey, baik. Jadi kalau capur tu berapa? Hak tadi 13 dah. Capur 7 jadi 20. Baik. Yang terakhir, hasil perbincangan ulama disimpulkan bahawa seseorang, spelling tu ada silap tertinggal, betul lah. Seseorang yang hendak menunaikan salat mesti mengambil kira faktor-faktor sekitar yang berkemungkinan akan menjejaskan kualiti salat. Itu yang sebenarnya. Ciri utama kualiti salat adalah khusyuk dan menghayati ayat yang dibaca. Nak hayati lagu mana? Aku main takut yang tendai kota. Takut yang tepuh kota, takut terbakar dapur, main situ. Benda-benda gitu ya maksudnya. Semua ni dalam rangka untuk menghasilkan salat yang berkualiti. Tu maksud dia. Itu kesimpulan ulama buat. Bila bincang mari, tu sebenarnya. Baik, bab yang ke-42 kelonggaran salat di kandang unta. Boleh pula mai di kandang unta ataupun di aqtan tu. Waktu ni kita bincang semulalah insya-Allah. Kok mana pula tu boleh tu wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.